kucing ni masalahnya adalah dia terlalu banyak karakter. Contoh kalau kita ada 5 ekor kucing kat rumah kan. Kita ada 5 ekor kucing di rumah, kita akan dapat 5 ekor karakter yang berbeza. Walaupun semua Oyen? Bukan Oyen saja, hitam putih ke apa benda. Jadi kita cerita pasal karakter dulu. Karakter. So kucing dia adalah haiwan yang paling banyak karakter. Kalau ada 10 ekor, kita akan berhadapan dengan 10 karakter kucing yang berbeza. So disebabkan Oyen spesies paling banyak, karakter dia yang paling obvious. Betul. That's why kalau tengok je banyak-banyak video yang buat hal Oyen. Video yang gigit kaki orang, Oyen. Yang tampar kepala orang, Oyen. Sebab spesies dia paling banyak. Sebenarnya itu memang behavior kucing. Assalamualaikum, selamat dan selamat mendengarkan kami Langkah Studio yang dikuasakan kali ini Jingle Pets Sendirian Berhad. Wow, Jingle Pets yang berhad Jingle bell, jingle bell. Kali ini kita nak cerita tentang penjagaan haiwan. Jadi kepada korang yang memang minat tentang binatang, Khususnya haiwan, kucing. Khususnya kucing. Okay, so first kali tolong subscribe dulu, share dulu. Sebab memang poin penting untuk kita bawa hari ni, macam mana bagi korang yang ada pet lah kat rumah kan? Ada binatang ternakan, haiwan ternakan. Bukan ternakan, belaan. Ternakan ni lebih kepada kambing dan lembu. Jadi Man saya nak bagi tahu macam saya tak adalah bela apa-apa melainkan bela hantu raya. Nampak harga tu ada bela toyol. Lebih menguntungkan lah. Cakap lebih, tapi tengoklah podcast sebelum tu kan ada kisah. Cerita dia. Okay Man, kita lanjutkan. Kita bersama dengan Cik Aiman. Aiman, apa khabar Man? Baik? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab datang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga Langkah Studio. Sama-sama. Sembang kopiah terbang Wah. Terima kasih. Baik. Aiman, kita panggil Aiman Okay. Cik Aiman, soalan yang biasa orang cakap, kenapa ada satu dekat dalam satu Facebook tu, diorang hantar gambar apa nama Oyen dekat Mesir, Oyen kat China, mata sepet. Oyen kat Malaysia, Oyen kampung. Dah banyak bila kata pasal Oyen ni macam ada kat seluruh dunia. Kenapa Oyen ada kat seluruh dunia? Okay, baik. First, lagi sekali saya dah ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Langkah Studio, Sembang Kopiah Terbang, kerana jemput saya mewakili daripada Jingle Pet Foods lah. Okay. Saya pun boleh share apa yang saya tahu je lah. Okay, let's go. Tak ada masalah. Okay. First, Oyen ni dia memang bakal yang general. Mana-mana tempat confirm ada Oyen. Ada genetik yang dia sebenarnya kita Malaysia panggil Oyen. Sebenarnya dia dipanggil sebagai ginger cat. Ginger cat. Ginger kucing Halia. Kenapa bukan kunyit Dia warna orang. Kunyit lain. Kunyit orang. Dia main. Dia tak kosong ni. Ginger untuk kucing. So kita panggil ginger cat sebenarnya. Yang Oyen tu sebenarnya kita panggil ginger. So ginger punya breed ni, genetik untuk kucing Oyen ni memang ada kat seluruh tempat. Tak boleh nak elak. Dan dia adalah spesies yang paling banyak kita nampak. Adakah dia parent cat ke? Maksudnya sebab kan orang cakap evolusi daripada harimau menjadi kucing. So sebabkan kucing tu maksudnya dia parent, maksudnya dia paling banyak ni memang Oyen lah. Tak ada. Dia bukan disebabkan dia rimau ke apa, tak. Dia memang genetically memang dia Oyen tu memang dia paling banyak. Paling banyak. Dan kenapa Oyen ni nakal kalau kita kata masalah Oyen ni problem. Okay. Untuk masalah nakal ni ataupun behavior ni, perangai ni, kucing ni masalahnya adalah dia terlalu banyak karakter. Contoh kalau kita ada 5 ekor kucing kat rumah kan. Kita ada 5 ekor kucing di rumah, kita akan dapat 5 ekor karakter yang berbeza. Walaupun semua Oyen? Bukan Oyen saja, hitam putih ke apa benda. Jadi kita cerita pasal karakter dulu. Karakter. So kucing dia adalah haiwan yang paling banyak karakter. Kalau ada 10 ekor, kita akan berhadapan dengan 10 karakter kucing yang berbeza. So disebabkan Oyen spesies paling banyak, karakter dia yang paling obvious. Betul. That's why kalau tengok je banyak-banyak video yang buat hal Oyen. Video yang gigit kaki orang, Oyen. Yang tampar kepala orang, Oyen. Sebab spesies dia paling banyak. Sebenarnya itu memang behavior kucing. Dari sudut penjagaan kucing ni kan, kadang-kadang kita memang minat kucing, tapi dalam rumah kita tu ada yang contoh macam asma, ada sempul ataupun allergic dengan bulu kucing. Jadi macam orang yang menghasilkan produk pembersihan kucing contohnya, ada tak benda-benda yang boleh untuk kita kita gunakan? Apa benda-benda, apa produk dia, ataupun apa bahan dia, ataupun apa ubat dia, ataupun memang baka dia ni kau letaklah apa pun memang bulu dia terabur macam tu. Okay, kalau cerita pasal allergic ni, mostly kalau orang dia ada allergic dengan bulu kucing lah. Allergic dengan bulu kucing. So mana-mana orang yang dah diagnose by doktor memang tak boleh dengan bulu kucing, kita nasihatkan kalau boleh jangan bela. Sebab kucing dia, bulu dia memang akan gugur ikut macam mana cara
sekalipun memang naturally kucing bulu dia akan gugur. Yes. Saya suka benda ni. Maksudnya hanya boleh minimalkan tapi tak boleh hilangkan. Dia sama ada banyak atau sikit sahaja. Dia banyak atau sikit je. So, apa yang kita boleh buat adalah kita kurangkan pengguguran bulu dia tu. So itu je usaha-usaha yang kita boleh buat. Banyaklah produk vitamin. Lepas tu dia punya penjagaan dia, shampoo dia, lepas tu dia punya cleaning kit dia. Banyak yang boleh pakai untuk kita nak jaga supaya bulu dia tu kurang gugur. Bukan tak ada gugur langsung. Dia mesti akan ada gugur sebab itu normal. Normal yang memang Tuhan jadikan dah untuk kucing. Bulu dia memang akan shredded sikit, dia akan gugur sikit-sikit. Tuan, Aiman sebut pasal karakter kucing tadi pasal balik. Yang nakal lah kita kata. Ada contoh lain tak kucing baka ini pemalas je? Kucing baka ini contoh kerja dia minta kena tepuk je contoh. Saya tengok ada macam nampak stereotype tu. Ada tak contoh karakter lain? Okey, baik. Banyak customer yang datang pada kita orang lah, dia Jingles Pet First tu. Customer yang datang ni kebanyakan dia tanya, apa kucing yang sesuai untuk dia jaga indoor? Sebab kita dulu kita punya budaya dulu orang Melayu kita bela kucing free roaming, dia di luar. Free roaming. Free roaming. Dia makan je. Ya, mak ayah kita dulu bela kucing dekat luar. Ikan pun campak macam tu je. Kucing kampung. Kucing kampung, panggil kucing kampung. So kita bela macam tu. Tapi bila datang customer yang tanya pada kita orang, specifically tanya, ada tak kucing yang sesuai bela dalam rumah, indoor? So antara kucing yang kita tengok behavior paling relax, paling cool sekali adalah antaranya dia panggil sebagai British Shorthair. BSH. Short hair. BSH ni bantuan sara hidup. British short hair. British Shorthair Ustaz. British Shorthair. British Shorthair ni yang comel-comel lah kan. Dia bulat-bulat sikit, dia muka bulat. Agak mahal ke orang BSH kan? Ya, ikut kepada kualiti breed dia. BSH betul, BSH cat. So kalau cari BSH ni, British Shorthair ni, so BSH ni dia adalah satu British lain pula yang luar ni. Jaga-jaga. Dia memang warna kelabu. Dia banyak colour sebenarnya. Dia ada golden, dia ada dui colour. Okey, pause sekejap. Apa sebelum karakter, physical British Shorthair ni macam mana? Ekor dia pendek ke macam mana? Okey. Physical ni kalau ikut kepada, actually soalan ni sebenarnya kita jawab by breeder, tapi saya boleh sharekan mana yang saya tahu sajalah. Okey. Dia memang ada physical dia secara kita tengok pada kualiti dia lah. So yang paling best kualiti ni biasanya muka dia bulat. Muka dia mesti bulat. Okey. Sebab kucing kampung muka dia tirus. Muka dia tirus. Kucing biasa, kita panggil domestik lah. Kucing domestik ni, kucing kita ni muka dia tirus. So British Shorthair nak muka dia mesti bulat sebab dia ada muscle dekat dia punya jaw dia. Ada muscle? Ya. Bukan jawline Bukan jawline. Okey, dia ada otot dekat. Dia ada otot dekat muka dia. So British Shorthair dia juga dikenali sebagai kucing yang spesies yang mempunyai kekuatan rahang yang lebih kuat daripada kucing biasa. Ya. Dia sebab tu kalau tengok dia punya makanan dia, biskut yang dihasilkan untuk biasa punya breed ni, dia lebih besar. Dia lebih besar sebab breed dia tu besar. Okey. So dia muka dia bulat, ekor dia tak berapa panjang tapi lurus. Kaki dia pun tak berapa panjang. So ini kena tengok kualiti dia macam mana sebab sekarang ni terlalu banyak mix breed. Dia cross breed, dia campur dan British Shorthair dan kita ada sekarang ni pun kualiti pun dah agak rendah, so campur-campur. Okey, itu tadi physically British Shorthair. Kenapa karakter dia tu sesuai untuk indoor? Okey, karakter kucing macam saya sebut tadi lah. Dia terlalu banyak behavior dia tu, perangai dia tu kan. Cumanya untuk British Shorthair ni dia dikenali sebagai kucing yang lebih relax. Dia tak berapa agresif. Jadi bila dia tak berapa agresif, dia sesuai lah bela dalam rumah. Walaupun ada je certain cat ni mesti ada owner-owner cakap kucing aku British Shorthair gila je dalam rumah. Mesti ada kan. Tapi majority British Shorthair kita akan dapat tengok dia lebih cool, dia lebih relax, santai. Tapi kalau beza dengan kita bela kucing Bengal dalam rumah. Bengal ni memang kucing macam rimau tu. Kucing yang Alif Syukri dia tunjuk dulu. Ya. Bengal ni dibayar tak. Kita tak buat contoh kucing kan. Kita takut dia berak kan Sam. Tak apa. Mana ada kan ada pasir. Next time kita minta. Lepas tu buat kucing Mat. Okay, next time kita buat kat kedai dia. Tapi tu jam kena bayar dah podcast. Boleh. Kita start kita kedai jom. Marketing bro. Jadi maksudnya Bengal ni yang aktif macam Datuk Alif Syukri punya. Ya, Bengal tak faham. Nak tengok kucing ni kita tengok dia punya physical lah. Pegang. Yelah. Marah pula. So memang ada kes sebenarnya customer kita yang ambil kucing Bengal ni bela dalam rumah, last sekali rumah dia berterabur.
TV jatuh, apa, pasu pecah. Sebab kucing tu memang behavior dia agresif. So kita tak boleh nak salahkan kucing lah. Yalah, kita bawa yang aktif ke dalam indoor. Silap lah. Ada beza ke kucing yang duduk dalam rumah dengan luar rumah? Ada. Maksud Beza dia sudah betul, Ustaz. contohnya macam kalau kucing yang kat luar rumah ni, kita jaga dulu dalam rumah, dia perangai dia tetap macam kat luar rumah lah, dia aktif. Tapi kalau rumah ni, dalam rumah ni memang baring, makan baring je. Bagi main macam bulu ke apa ke, dia tengok gitu aja dia buat. Kan ada perbezaan. Memang terdapat banyak sangat perbezaan kalau kita tengok kucing indoor dengan outdoor ni lah. So kalau kucing indoor ni macam Ustaz sebut tadi tu, dia lebih kepada slow sikit, dia relax sikit, dia tak berapa agresif berbanding kucing luar. Sebab kucing luar ni makan cari sendiri, berperang kat luar, bergaduh, teritorial punya kucing, kawasan dia jaga. So dia lebih agresif. So kalau kita ambil kucing luar bawa masuk dalam rumah, terutama kucing yang dah dewasa lah. Kalau anak kucing kita ambil okey, sebab kita nak develop dia punya tu dulu, behavior dia tu dalam rumah okey. Tapi kalau kucing dewasa kita ambil letak dalam rumah, memang perlu train, perlu kawal, duduk dalam satu compound. Sesuai ke tak sesuai? Tak memang, sesuai lah. Sebenarnya memang tak sesuai. Kucing luar kalau nak ambil masuk dalam rumah boleh, tapi dia punya penjagaan dia tu kena lain sikit. Dia punya kawalan dia tak boleh lepas macam tu. Maksud saya kalau dia duduk dengan kucing rumah, memang bergaduh habis lah. Memang habis lah kucing dalam rumah. Luka-luka lah. Yang hantar macam kucing-kucing yang dia bela, bawa kucing luar masuk, jadi hubungan tu tak payah, bergaduh. Ya. Boleh luka-luka. Memang akan bergaduh dan most probably kucing dalam rumah tu memang injured lah. Injured? Cedera? Ya. Dan kucing dia akan marking teritori dia kan. Jadi bila dia orang tak nak kompromi, dia orang tak nak buat perikatan, barisan, tak nak buat perpaduan, maka memang akan bergaduh lah kan. Itu memang behavior dia. Kucing jantan. Kucing jantan memang sifat dia memang itu dah memang Tuhan jadikan dah dia teritorial. Dia kucing yang dia haiwan yang mempunyai kawanan dia, kawasan dia. So dalam tu dia cuma ada dia punya betina dia. So kawasan tu memang dia punya. Dia akan marking lah. Itu dia akan spray dia akan kencing lah. Dia akan kencing dekat mana-mana kawasan tanda. Sebab tu kalau dalam kawasan rumah kita ada kencing kat kasut, ada kencing kat dinding, itu dia marking dia punya teritori. Dia tak tahu ke kita yang beli kasut dengan kereta tu, dia suka-suka hati. Dia boleh apa? Tak boleh. Betul lah sifat kucing. Satu lagi macam berkaitan dengan najis kucing lah. Isunya hari ni contoh macam kita dah buat macam-macam lah dekat kawasan kita tu kan. Contoh dekat kawasan rumah. Yang siap letak botol merah. Botol merah. Letak spray cili apa. Tapi tetap juga dia buang air kat situ juga kan. Dia buang aja berak kat situ lah. So apa sebab dia? Kucing ni dia memang minat kat situ. Tempat lain dia tak ada. Contohnya macam dekat rumput yang turf tu. Rumput turf dia suka sangat. Dulu kan dekat atas pasir kan. Mungkin ada gelagat kat situ yang kita tak study lagi. Baik, untuk kucing ni masalah dia selalu pupu. Kita panggil pupu lah, dia berak ni. Bila dia pupu kat mana-mana ni. Pupu. So pupu ni bila dia suka satu one spot, dia akan pergi spot tu saja. Buatlah apa pun. Dia akan pergi satu spot tu saja. Bila dia dah kawasan tu tempat dia pupu, bila sekali dia pupu, and then kita tak jaga kawasan tu betul-betul, and then dia akan pergi tempat, dia akan mark kawasan tu tempat dia pupu. So buat macam mana pun dia akan pupu. Melainkan kalau kita pakai beberapa produk. Contoh macam banyak customer saya yang datang ada masalah yang macam ni. So antaranya kita panggil sebagai repellent. Repellent ni kat repellent ni adalah kita nak bagi kucing tu tak datang kawasan tu. Saya letak ubah gegat je. Ubah gegat kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ubah gegat untuk lipas. Dia bau tak tahulah, letak-letak macam jadi juga kadang-kadang. Tapi bila dah lama-lama dah hilang kan, dia berak balik. Ya, betul. Repellent pun sama. Sebab tu repellent ni dia ada sesuai untuk outdoor, dia ada sesuai untuk indoor. Sebab ubat-ubat yang berhalau ni kalau letak dekat luar rumah, hujan, panas semua, kesan dia akan hilang. Hilang lah. So dia kena cari yang produk yang betul-betul sesuai. Kita nak sesuai macam kita letak kucing ni ke ini untuk yang jagaan kat rumah je, pasir ni? Kalau macam pasir kucing ni dia untuk jagaan lah. Kalau kucing luar ni kita boleh je letak pasir untuk kucing luar, tapi jadi kerja kita pula kena kemas. Kena kemas lah. Kita kena maintenance lah. Kita kena buang pasir dia seronok Dia lagi kalau letak pasir ni lagi lah dia seronok berak. Dia nak elakkan cuma je kalau pakai pasir-pasir ni dia bau tu terkawal lah. Kalau pakai produk pasir kucing ni dia memang akan terkawal lah dari sudut bau dia tu. Maksudnya macam lah produk ni dia dapat terkawal masih di sedut bau ke apa? Maksudnya kena? Pasir kucing teknologi pasir kucing ni ceritakan sikit. Pasir kucing ni sebenarnya pasir kucing ni ada banyak jenis. So pasir kucing yang ada kat depan saya ni sekarang ni kita panggil sebagai bentonite.
Bentonite. Bentonite. So bentonite ni dia sejenis galian tanah. Natural. So bentonite ni function dia adalah untuk dia absorb kelembapan. Dia absorb moisture. Maksudnya kalau kucing cirit. Yes. Dia absorb, dia akan serap, dan apa yang jadi najis tu kering. So bila dia kering, dia akan kurang bau. Dia kurang bau. So lagi satu kelebihan pasir bentonite adalah dia boleh clumping. Clumping ni dia jadi gumpalan. Contoh kalau dia kencing, dia meresap dalam pasir ni. So nanti pasir ni akan jadi ketulan. So kita senang nak cedok, buang. Betul lah Min, kena pergi kedai tunjuk demonstration kan. Betul lah. Next time. So biasanya kalau dekat kedai kita nak, bila kita bawa certain brand bawa masuk, apa yang kita buat, kita test dulu pasir tu. Memang kena test. Kita ambil 3 liter ataupun bukan 3 liter, 3 ml atau 5 ml, kita akan try. So bila kita try, bukan kencing lah, kita ambil air biasa lah. Kita ambil air biasa, kita akan tembak dekat pasir tu, and then few seconds, dalam 3 seconds macam tu kita akan cedok. Kalau kita cedok, dia punya clumping dia tu pecah, kita tahu dah grade dia di bahagian mana. Kadang-kadang kalau pasir yang macam yang murah-murah sikit, memang dia akan mudah pecah lah. Bila teknologi pasir ni mula ada dan apa keperluan dia sebenarnya? Basically kalau pasir kucing ni memang lama lah. Kalau sebut spesifik tarikh saya pun tak pasti, tapi memang lama dah pasir kucing ni. Sebelum Naira. Sebelum hijrah. Maksudnya sebelum orang waktu zaman millennials je lah. Saya rasa dalam 20 tahun dah kot. 20 tahun dah macam tu. Bila sejak orang mula bela kucing indoor kot, saya rasa. Kucing indoor, yes. Kucing indoor. Macam apartmen pun banyak. Kondo. Orang, saya perasan Min, ada orang sanggup beli bentonite ni, sanggup beli pasir ni, yang harga satu beg ni ratus-ratus, hanya sebab dia kata dia nak kurangkan bau. Sebab kucing duduk dalam rumah. Kan kalau kita perasan, kita masuk rumah orang ada kucing ni, dia ada something bau tau. Bau unik. Yang tuan rumah mungkin tak perasan. Sebab kita orang rumah lali lah. Tapi bau tu pula sekarang dapat dikurangkan dan dapat dimurnikan, dikawal. Dia dah tak bau hancing dah sebab ada teknologi bentonite lah. Strawberry ke bumi ni. Dia ada bau. Baik. Memang pasir kucing ni, kalau yang bentonite ni dia ada bau-bau dia. Dia ada bau-bau dia punya scent tu. Dia punya scent tu, dia punya pewangi lah istilahnya. Tapi saya personally, saya akan suggest customer jangan pakai yang ada pewangi. Sebab benda tu artificial. So kucing punya sense dari bau lebih kuat daripada kita. Dia tak nak. Bukan dia tak nak, dia okey je. Tapi benda tu mungkin lama kelamaan, memang ada fakta yang menyatakan kucing punya deria bau dia akan rosak kalau misal terlalu banyak artificial yang dipakai dekat pasir-pasir kucing ni. So sebab tu kalau cari pasir kucing yang super premium ke atas, contohnya macam kat depan saya ni, memang pasir-pasir yang super premium semuanya memang tak ada scent. Original, fresh. Dia tak ada scent sebab dia nak jaga kucing punya deria bau tu. Unscented Unscented. Tapi kalau kita tengok orang jaga kucing ni modal besar. Kandang dia, apa ni dia punya reban tu ayam. Rumah kucing dia kan. Lepas tu macam orang pakai penapis udara tu. Yang besar-besar tu. Sebab nak bagi bau dia kan. Lepas tu yang ketiga, pasir kucing, makanan kucing pula. Hari ni makanan biskut. Lepas tu orang komen, kucing ni mana boleh makan biskut. Dia kena makan benda protein, makan ayam, ikan, benda macam tu. Jadi penjagaan kucing ni lah yang sebenar-benarnya. Orang kata kalau yang awak pernah jumpa, berapa yang paling tinggi lah kos. So ada orang pernah spend lah kata sebulan. Beli kat kedai kan, ni memang untuk sebulan punya komitmen dia. 5,000 sampai 5,000 sebulan sampai. Kalau gaji pemula 1,700 tak pergi ni. Tapi benda ni kena tengok berapa ekor kucing dia ada. Yang 5,000 tadi tu dia lebih kurang ada dekat 20 ekor. Kita faham lah kenapa sampai 5,000. Tapi produk yang dia pilih pun bukan produk yang biasa-biasa. Produk yang high end juga. So macam cerita macam dalam apartmen tadi kan, saya ada customer yang ada 20 ekor kucing kat apartmen. 20 ekor dalam apartmen? Dia beli pasir kucing ni, dia beli pasir kucing super premium ni, dia beli 20 beg. Saya kena angkat satu-satu. Dia apartmen 4 tingkat, 3 tingkat. Saya kena angkat ni beg dia 3 tingkat dengan saya punya staff, angkat balik 20 beg. So lenguh pinggang penuh kat rumah dia. Single lah. Saya rasa dia ada anak. Saya tak pasti lah. Ada anak juga lah. Kenapa tanya soalan peribadi orang ni? Tak, kebanyakan minta maaf. Tak, kebanyakannya ada orang cakap kalau jenis jaga kucing ni dia jenis macam single. Aku tak jaga mau kucing. Tak ada orang yang cakap lah. Baru tahu ustaz single. Identiti dia memang jadi macam dia tak ada siapa, so dia memang minat dengan kucing. Penyayang lah, ada penyayang. Penyayang, sifat penyayang ada pada. Sebab wajah kucing ni dia jaga ni memang nak lepaskan stres dia lah. Dia nak enjoy, dia nak seronok. Sebab kalau fikir kan,
kucing bukan macam ayam boleh bela makan sembelih tak boleh kan. Tak ada, macam tak ada keuntungan lah kan. Keuntungan lah, tapi bagi dia boleh invest yang banyak, dan bagi kita bukan sesuatu yang mudah lah kan. Ya Ustaz, sebab macam Ustaz sebut tadi tu, memang mostly peringkat awal bila kucing nak release stress. Tapi kalau kita over ambil kucing, dia fight the purpose Ustaz. Dia maksudnya dia bukan nak release stress, akan jadi stress pada dia balik. Betul juga. Sebab tu saya selalu pesan dekat mana-mana customer yang datang ataupun yang baru nak bela kucing, jangan ambil lebih daripada 2 ekor dalam rumah. Kalau nak mula-mula jangan ambil lebih daripada 2 ekor. Kau boleh neuter terus, mandulkan dia, maintain 2 ekor. Jangan over, sebab bila over dia akan jadi beban balik pada owner. Beban yang bukan beban sikit-sikit Ustaz. Beban ni akan melarat sampai kepada orang lain, jiran, tetangga, semua akan kacau. Betul. Kadang-kadang bergaduh dalam taman. Saya pernah kena panggil dengan satu surau di Nilai, just untuk bagi tahu macam mana nak jaga kucing dalam satu community. So memang ceramah juga lah. Dia panggil jemput aja. Dah, jangan sampai tadi tu tauliah cerita kucing tauliah. Okey. Maksudnya perlu juga penerangan tentang penjagaan kucing dekat rumah. Sebab tu kita buat podcast hari ni. Sebab dia boleh merosakkan hubungan kejiranan juga. Kalau tak jaga betul. Sebab betul, benda tu sunnah. Kan ada, walaupun orang perdebat kan, Nabi jaga ke tak jaga ke, tapi benda tu benda baik. Menjaga binatang ni, memelihara binatang dengan baik ni sunnah lah, kebaikan. Tapi kalau dah sakit hati orang, mesti ada ilmu dia. Antara benda-benda yang kita sentuh sikit lah. Benda apa yang kena ada dalam kejiranan ni waktu nak jaga kucing ni? Okey. Dia bergantung. Contoh kalau kawasan yang house landed lah, rumah landed lah kan. Biasanya komuniti rumah landed lah yang jadi isu ni. Betul. First thing, kalau nak bela kucing, kalau niat memang nak bela kucing tu mesti duduk dalam compound yang terkawal, kawasan dia sahaja. So saya akan suggest customer untuk indoor sajalah, jangan lepas di luar. Sebab kucing kita tak boleh kawal dia punya. Garaj pun tak boleh. Kalau garaj kita bela kawasan yang dia boleh akses luar, dia akan pergi. Kalau kucing jantan dia boleh pergi ke 2 ke 3 km range area. So memang satu kawasan komuniti akan kacau. Itu kalau seekor jantan. Bayangkan kalau rumah tu bela, rumah ni bela, semua lepas. Apa akan jadi? Habis kejiranan tu. So cerita dia kalau nak bela kucing betul dalam satu rumah, bela indoor. Lepas tu kena ready lah equipment dalam rumah tu, pasir kucingnya. Kalau macam yang penapis udara tu, itu optional lah. Tapi yang pentingnya makanan juga membantu nak kawal bau dalam rumah. Okey. Makanan kucing tu. Makanan kucing, pasir kucing, bekas dia, benda-benda yang basic lah untuk orang nak bela kucing. Makanan yang kita beli dekat kedai runcit tu, yang berguni-guni tu kan, bau dia kuat juga tu kan. Tu sesuai ke tu kucing tu? Tu menarik tu. Sebab ada makanan yang akhirnya membuatkan kucing berpenyakit batu karang. Macam mana Jackman? Okey, baik. Ada batu karang? Ada batu karang? Okay. Batu karang ni kalau tanya dengan owner-owner yang ada kucing, batu karang ni adalah penyakit yang paling famous kucing kena. Kucing kena. Sian, kena masuk KPJ pula. Macam mana tahu? Nak buat tu yang tergaful. Ada tahu insurans untuk kucing? No. Ada. Protection belum panggil lagi. Okey, kejap. Satu-satu. Nampak banyak dah ni. Kita ulang balik tadi kepada batu karang kucing. So, batu karang kucing ni dia mostly kucing ni boleh kena batu karang sebab makanan yang dia makan tu high sodium ataupun garam tinggi. Ini kajian. Yang makanan dalam pack lah. Makanan dalam pack, even makanan yang kita bagi sendiri pun kita campur dengan garam, kena juga. Dia kan kena juga. So sodium tinggi dengan isu dia makanan yang ada campuran bijirin yang tinggi. Bijirin ni grain, tepung apa semua, yang biskut-biskut tu lah. Biskut-biskut yang murah-murah tu. Kebanyakan yang murah-murah memang dia akan tinggikan garam dengan grain. Sebab dia murah. Sebab dia tak boleh pakai daging sebenar. Dia tak boleh pakai, macam yang Ustaz sebut tadi, kucing memang dikategorikan sebagai kucing carnivore, tapi dia ada satu istilah dia panggil obligate carnivore. Obligate carnivore ni, kucing ni memang kena makan makanan yang berasaskan kepada daging. Protein yang dia kena dapat untuk dia konsum tu, protein tu mesti daripada meat protein. Betul. Daging protein. Bukannya protein daripada jagung, tepung, bukan. So bila makanan kucing yang murah-murah ni banyak dalam market, yang harga puluh-puluh ringgit je untuk 20 kilo, untuk 10 kilo, so orang akan beli disebabkan harga dia murah. Betul. Tapi di kemudian hari, kos vet dia akan meningkat kalau dia jaga. Yang banyak jadi bila kucing sakit, kebanyakan owner kucing ni lepas. Dia lepas kat mana? Lepas kat pet shop lah. Lepas kat pet shop jadi mangsa. Betul. So pet shop saya sendiri, Genghis Pet Foods tu,
banyak kali terima almost every week Ustaz ada muka baru. Almost every week akan ada muka-muka baru datang sampai depan pintu. Muka kucing lah. Muka kucing bukan muka orang lah. Yalah. Kalau muka orang kena buang tu lain. Dia bagi sebab nak rawat ke nak letak? Dia letak je. Dia lepas. Sebab kalau dia buat vet, perbelanjaan vet tinggi 1,000-2,000 untuk nak rawat. Kalau kita tak nak tak boleh. Tak, dia letak senyap. Dia tinggal dia datang pukul 2 pagi, 3 pagi. Saya pernah satu kali buat kerja dalam kedai saya sendiri. Waktu tu ada kerja saya tengah settle dalam kedai. Kau dah bela Pukul 2 pagi, dia lepas 12 ekor kucing depan kedai saya. Hah? Nampak lah. CCTV. Ya Allah. Jahat. Kau dah bela kucing memang nak. Lepas tu tak ada modal dah sakit kau lepas macam tu. Zalimnya. Sebab tu saya kata memang kena kawal jumlah kucing bila nak boleh. Jangan boleh mula-mula awal suka lah. Lepas biarlah anak-anak dia. Lepas tu ada pula plan. Nanti anak-anak dia boleh jual. Benda ni semua ni adalah halusinasi yang berlaku dalam masyarakat. Benda tu akan menyebabkan kemudaratan pada diri dia dan juga jiran tetangga. So kawal jumlah kucing tu. Bila dia sakit ni macam mana? Macam mana kita tengok dia sakit sampai batu karang Batu karang tadi. Boleh dapat macam tu. Okey. Dia punya gaya dia macam mana? Dia punya kita nak simptom dia lah. Simptom dia pertama sekali kita akan lihat kucing tu akan mengalami susah dia nak kencing. So kalau dia berdiri lama kat tempat pasir kencing tu, kita tengok ada setitik 2 titik je. Tak banyak pun kencing dia tu, itu dah salah satu sign yang dia ada masalah batu karang. Yang keduanya berdarah. Dan yang paling obvious sekali itu dah obvious ni maksudnya dia dah sampai dia critical punya range ni bila dia pasif. Dia makin lemah. Dia dah tak main, dah lemah. Biasanya orang akan start bawa pergi vet bila dah nampak lemah. Sebab orang tak berapa tengok dia punya karakter. Tambah-tambah pula owner kucingnya ada bibik yang cedok buang apa semua. Jadi memang tak tertengok benda tu. Bibik cedok buang. So kucing tu bila dah pasif baru bawa pergi vet. So bila dah pasif dia dah sampai satu level yang tinggilah kos untuk kedai rawat. Pernah satu kali kes dekat pet shop saya, kucing datang dalam keadaan usus terkeluar. Usus tu bila bawa pergi vet, kita tak ada pilihan. Kita tak sampai hati tengok kucing datang macam tu kan. Ambil bawa pergi vet, dia perut dia bukan usus terkeluar, perut dia meloyot sampai ke lantai. Memang pelik. Tak pernah tengok kes ni. Angkat bawa pergi vet bagi tahu kucing ni usus dia dah terkeluar dan yang menanggung usus tu hanya lapisan kulit terakhir. Faham. Lapisan kulit terakhir. Jadi pembedahan makan ibu pula. Sebab tu itu pilihan yang ada pada owner kucing yang tak jaga volume kucing dekat rumah tu adalah bila sakit kita lepaskan dekat pet shop. Tapi vet pun boleh, vet klinik kucing ni pun memang boleh buat duit jugalah kan. Sangat. Sebab memang penjagaan kucing ni tinggi, maintenance dia tinggi, ubat dia mahal. Cakap pasal buat duit, bisnes kucing pula dah. Cakap pasal bisnes kucing, memang ada yang Cik Aiman sebut berkaitan tentang Itu burung. Ada orang memang nak jual kucing, jual beli kucing. Kita nak cerita pasal hukum lain kali. Kucing apa yang paling mahal, harga dia setakat ni? Okey. Kalau kucing biasa yang paling mahal setakat ni biasanya kita akan nampak Maine Coon yang besar. Maine Coon. Okay. Ragdoll ni yang putih mata biru tu, putih bulu cantik. Dia tu jantan pun nampak macam betina. Ragdoll dengan British Shorthair tadi tu lah. Itu kucing-kucing yang standard lah. Tapi kalau main masuk kucing yang exotic macam kucing Datuk Alif tu, itu lagi mahal lah. Dulu orang kata kucing siam tu kucing apa? Semi-scat ni banyak je sebenarnya. Kalau tengok kat jalanan kita tu, dia kucing banyak. Dia bulu putih, lepas tu dia ada campur kelabu. Dia kelabu telinga, dia kelabu. So itu memang sebenarnya saya pun tak tahu mana originally datang nama semi-scat. Tapi memang dalam kita punya buku untuk mengenal baka kucing tu, memang dia dikategorikan semi-scat. Memang asal daripada siam tu saya pun tak pastilah benda tu. Memang dia suka makan tom yum. Boleh jadilah. Tapi itulah bila sebut pasal kucing ni, aku macam kesian tau kucing yang dia memang dah jaga kat rumah, gemuk-gemuk, tapi dia malah nak jaga kucing tu dah sakit, lepas macam mana dia nak hidup kat luar kan? Sebab tu ada tak pengalaman ataupun knowledge macam mana kucing-kucing yang duduk indoor, duduk kat outdoor pula? Apa jadi dekat dia? Dia boleh bertahan berapa lama? Mungkin ada fakta ke, cerita ke? Okey, fakta yang betul-betul fix pasal kucing indoor yang dilepaskan kat luar ni, berapa lama dia boleh bertahan tu saya tak pasti. Tapi kalau nak comparekan dengan kucing yang memang outdoor tu, memang kucing indoor dia tak bertahan lama. Mati cepat lah. Tengok sejauh mana dia boleh
kalau dia lepas dekat kawasan-kawasan yang ada sumber makanan mudah dapat, contoh dekat pet shop confirm akan letak makanan kucing kat depan dekat luar. Dan sekarang ni alhamdulillah saya tengok banyak budaya-budaya kedai-kedai klinik ke apa benda ke, bukan pet shop pun, bukan apa kedai, tapi dia letak makanan kucing kat luar. Kalau kucing tu dilepaskan dekat kawasan macam ni, dia punya percentage untuk dia survive tu tinggi lah. Sebab masalah kucing indoor ni nak cari makanan, itu je. Sebab dia biasa kena suap, biasa kena bagi, tiba-tiba kena lepas kat luar. Kalau kucing outdoor ni dia hunting. Sebab kucing ni memang sifat natural dia memburu. Jadi bila bela indoor, sifat memburu dia tu dah mandom. So bila mandom tu, bila dia dilepaskan dalam keadaan umur yang dah tua, contoh umur dia dah 5 tahun, 7 tahun kan, lepas kat luar. So lepas kat luar, survival dia tu akan jadi sedikit mencabar. Kucing ni berapa umur dia, Aiman? Kalau dalam custom, kalau pengalaman saya, macam kucing saya paling tua pun umur 8 tahun. Paling itu kucing saya sendiri. Tapi kalau kucing-kucing customer, ada yang sampai 15 tahun. Tapi dalam fakta, dalam sejarah, kucing paling tua umur 38. 38 tahun. Itu dalam macam Indonesia ni berapa boleh hidup? Lebih 20 tahun tak? Lebih pernah ada yang sampai 21 tahun ada. Tapi itulah range dia, bergantung pada apa dia makan, jagaan dia, apa semua. Kucing, kucing mana sihat kat? Kucing outdoor ke indoor? Yang kalau ikut pengalaman. Kalau dari sudut umur panjang, indoor lah. Indoor. Tapi dari sudut dia punya kelincahan, strengthness, kekuatan apa semua ni, outdoor. Outdoor. Jerman, saya dapat tahu pada seorang vet lah, dia kata bila anak kucing tu 3 bulan tu sebenarnya dah masuk usia skor menengah lah, macam tu nak compare kan. Bila kucing tu 2 tahun dah mulai mengandung lebih lah, dah dewasa lah. Adakah memang sebenarnya usia-usia kucing ni kalau nak compare dengan manusia? Dia sebenarnya, tapi saya pun tak berapa ingat. Saya tak ingat. Tapi saya ingat saya kucing ni umur dia setahun macam tu, dia kena kali dengan 7 atau 8 tahun. Nisbah kita. Nisbah dia. Tapi dia berubah-ubah nisbah tu. Saya tak berapa ingat fakta tu. Saya tak berapa ingat. Kena study balik. Tapi saya ada share dekat TikTok pasal benda tu. Umur kucing ni sebenarnya dia ada nisbah dia dengan umur manusia. So kalau compare tadi, tak salah saya, kucing yang 38 tahun tu kalau compare dengan umur manusia, dia jadi 100 lebih umur manusia tu. Lebih 105 tak silap umur. Biasa kita dengar Min kata kucing ada 9 nyawa. Masa 9 nyawa maksudnya selalu dia selamat. Kadang-kadang kita tengok video bomba nak selamatkan dia, lalu dia lompat je macam biasa. Sebenarnya apa di sebalik kucing 9 nyawa? Maksudnya dia lincah ke? Liat nak mati ke? Macam apa cerita? Saya sendiri tak pasti mana datang istilah 9 nyawa tu. Tapi kucing ni dia memang tahan lah. Dia memang tahan lasak. Dia haiwan yang memang lasak. Dia satu, dia sebab dia predator, dia memburu, dia haiwan predator. Jadi haiwan predator dia memang lebih tahan daripada haiwan pemangsa. Memang naturally semua jadi haiwan yang memburu ni, dia memang akan lebih tahan lasak. So dia jatuh ke apa benda ke, kucing pada ketinggian 10 kaki macam tu tak ada masalah. Dia sebab tu daripada pokok dia boleh terjun macam tu, tak ada masalah. Daripada bumbung ke bawah, bumbung tingkat 1 lah, bumbung tingkat 1 turun ke bawah, dia tak ada masalah benda-benda tu. Tapi jangan over tinggi lah. Kalau over high dia pun kiau lah juga. Ada je kes customer yang terlepas kucing daripada tingkat 20 ada. Patah kaki, mati terus. Kepala kan. Okey, satu lagi, kita cakap pasal kucing, tapi haiwan peliharaan ni tak juga terlepas kita bercakap pasal anjing kan. Kalau macam terkendus nak ketuk. Aduh, ni tak payah potong lah. Memang nak teruk ni. Jadi anjing. Cerita pasal anjing jadi anjing. Tadi burung. Aiman, cerita pasal anjing ni pula. Apa ni anjing betul lah. Anjing ni kan macam orang pergi pet shop ada tak? Ni nak dapatkan rawatan-rawatan ataupun nak dapatkan produk anjing. Sama ke dengan kucing? Lain. Makanan anjing tu sendiri dah lain daripada makanan kucing. Tak sama. Walaupun bahan dia sama, tapi sumber daging jugalah kan? Ya, sumber daging juga. Cuma protein dia tak sama. Protein dia lebih rendah daripada protein yang diperlukan oleh kucing lah. Terutama. Yang keduanya, kalau dekat pet shop saya, dia ada 2 tempat. Satu di Section 9 Shah Alam, satu lagi di Denai Alam. So di Denai Alam ni owner anjing tak berapa ramai. Jadi tak ramai cari. Jadi kita tengok pada local area demand lah. Local area demand. So kalau demand tak berapa ada, so kita tak ready lah produk anjing. So dekat Section 9 je memang ada. Memang setiap bulan kita sendiri yang hantar makanan dekat sebuah rumah dekat Shah Alam tu. Sebuah rumah kat situ memang setiap bulan dia akan minta makanan anjing.
makanan ikan kita kena hantar semua. Macam produk anjing ni pula, macam produk penyediaan makanan dia ataupun maintenance ni. Kenapa? Tak, bila sebut produk anjing, dia macam anjing tu kau bunuh, kau hasilkan produk. Tak adalah produk untuk anjing lah, makanan dia apa semua. Maintenance ni sama ke tinggi ataupun sama level macam kucing juga? Lebih kurang. Harga lebih kurang je. Dia punya harga per kg tu lebih kurang je. Dia sama setiap makanan ataupun pasir, cuma anjing dia tak pakai pasir lah. So anjing tak pakai pasir? Tak. Anjing dia ada tempat khas dia. Sebab tu dari sudut kebersihan kita faham kenapa, walaupun bab hadis ni ustaz-ustaz lah yang kena jawab cuma kita boleh faham kenapa Nabi pro kepada kucing, sebab dari sudut naturally kebersihan kucing lebih bersih. Okey, contoh kenapa kita kata kucing lebih bersih berbanding anjing? Satu kucing ada behavior yang kalau dia nak pupu tu, nak membuang tu satu spot tu saja. Dia tak akan bersepah. Pipi, lepas tu bucu sana, lepas tu bucu sana, lepas tu bucu sana. So compare dengan anjing beza. Anjing ni ikut mana dia sempat, situ dia pergi. Lepas tu tempat dia pun dia tak pakai pasir. Kalau kucing dia pakai pasir. So texture yang macam pasir ni kucing lebih, lepas tu bersih, dia boleh ada lah istinja lah kucing. Anjing tak ada. Anjing kalau kau perasan kan, kalau dia orang pergi bawa anjing pergi jalan-jalan kat taman, dia orang kena bawa plastik dengan penyepit tu. Itu bagi owner yang bertanggungjawab lah. Bila anjing tu berak macam tu je, sampai power lah dia punya anjing. Makanan dia orang tu, tahi tu keras, tarik masuk dalam plastik. Memang kalau tak bawa tu kira tak bertanggungjawab lah. Dia pun tak ada pasir dia ada. Sepak-sepak lah. Ya. Tak ada lah istinja. Tengok kucing tak ada. Gambus. Kalau kucing gambus. Okay. So kita boleh nampak that's why kucing ni lebih dekat situ slightly dia lebih bersih. Lebih bersih. Kebersihan. Anjing top 3 yang paling mahal, Encik Aiman. Tadi kita tak main pun. Anjing tak tahu. Anjing jangan tanya saya. Tak tahu Saya tak, memang tak ambil pot. Tak ambil pot pasal anjing awak mendiskriminasi anjing. Tapi sebenarnya kalau kita tengok anjing dia satu benda yang menarik juga tau. Menarik anjing sebab dia punya ketaatan dia. Sebab saya pernah pergi ke Turki yang masa gempa bumi tu kan. Jadi kita ada apa ni pencari SAR kita daripada Malaysia tu. Rescue kita daripada Malaysia. Dia ada 2 ekor anjing tu. 2 ekor anjing tu memang kita kecil je. Tapi paling berguna berbanding daripada anjing-anjing besar yang ada dekat negara barat untuk membantu menyelamatkan mangsa ni. Itulah kelebihan Tuhan bagi dekat dia tu. Untuk dia menggunakan sel tu. Itulah kucing yang paling bagus. Dan dia kecil. Bila dia kecil, orang macam masa tu kan orang rasa macam underestimate lah. Rupanya dia boleh masuk lubang-lubang tu untuk keluarkan mangsa. Anjing tu dia tak adalah dia keluarkan, tapi dia bagi maklumat yang dalam tu ada mangsa. Ada luka, ada jenazah, ada anggota tubuh dan sebagainya kan. Jadi itu cakap anjing ni dia ada satu keistimewaan. Nanti tak apa kita cerita pasal anjing. Saya suka ada satu, InsyaAllah saya ada suka satu stand up comedy. Dia kata saya ni cat type, bukan dog type. Ada satu stand up comedy. Saya ni kalau nak kena jaga haiwan, saya akan pilih kucing berbanding anjing. Why? Sebab kucing ni dia cool, anjing ni positif energy tinggi. Kan anjing kan dia macam jumpa tuan dia macam lompat-lompat kan. Dia macam excited. Dia kata kita penat, tiba-tiba tengok dia betul terginja-ginja. Aku nak layan, kau tak layan. Tapi kalau kucing kita masuk, kucing menang kita. What's up bro? Dia macam tapi ada orang bila dia tengok macam tu kan, dia seronok lah. Tempat orang tak hargai, balik-balik anjing hargai dia. Ya, jadi kat situ kita tengok kita ni type mana, cat type ataupun dog type. Cat type dengan dog type. Sebab tu macam tadi kan, macam pasal anjing punya karakter dengan kucing punya karakter. Anjing dia tak berapa banyak karakter. Anjing dia tak berapa banyak karakter compare dengan kucing. So contoh kalau kita ada 10 ekor anjing, kita mungkin ada dapat 3 ke 4 karakter sahaja. So, 2 ekor ni sama, 3 ekor ni sama. Tapi kucing macam saya sebut, jadi kalau ada 10 ekor, kita akan dapat 10 karakter berbeza. Sebab tu dekat social media, video paling banyak ni kucing. Semua bisnes apa je, marketing dia akan relate dengan kucing. Kadang-kadang bisnes dia cerita pasal benda lain tapi ada gambar kucing. Sebab kucing ni dah jadi satu mainan dalam social media sebabkan dia terlalu banyak karakter. Yang tidur mengigau, yang jatuh daripada atas bersambung tidur balik. Banyak. So dia terlalu banyak karakter compare dengan anjing. Anjing yang macam tadi lah. Karakter dia banyak macam tu. Kalau kita tengok mana-mana video pun karakter anjing itu saja. Aktif lah. Dia macam tu saja. Tak berapa banyak macam kucing punya karakter. Okey, selalu kita cakap pasal insurans ataupun takaful manusia kan. Tapi hari ni ada pula tadi kita dengar tadi pasal takaful ataupun tak tahulah takaful ke ataupun insurans kucing.
Ya. Adakah mengambil insurans konvensional kepada kucing hukumnya haram tidak? Maksudnya apa bukan hukum? Memang ada ke? Beli kat mana? Memang ada. Saya tak berapa tahu pasal benda ni, tapi iklan dia keluar dekat Facebook saya lah. Dia panggil Oyen Insurance kot. Tak silap saya, Oyen Insurance. Kena check balik benda tu. Ni dah Insurans nyawa, insurans medical card dia semua. Ya, yang berkaitan dengan kucing lah semua. Kucing dan anjing lah. Anjing pun ada. So saya tak pasti macam mana dia punya caruman dia, plan dia macam mana, saya tak pasti. Tapi mostly memang ada lah. Memang wujud insurans yang saya rasa kat Malaysia baru kot. Saya rasa kalau Europe, overseas semua dah lama dah saya ada benda ni. Veterina swasta, macam klinik-klinik swasta ni banyak dah sekarang ni kan? Banyak. Sangat. Dulu macam orang nak pergi veterina pun macam kedai-kedai macam yang kecil je lah yang disediakan oleh jabatan daerah. Kerajaan saja Ustaz. Kerajaan dia. Kerajaan Sampai kan saya dengar kawan saya dia doktor perubatan manusia, dia kata apa menyesal ambil belajar doktor perubatan, baik jadi doktor vet lebih mudah jadi kaya dia kata. Sebab bila dia orang set up bisnes veterina kan, boleh charge yang mahal lah. Doktor manusia tak kaya? Dia kata underpaid. Underpaid ni kita kena bincang dengan KKM lah. Kita jemput tiba-tiba. Itulah bajet kerajaan hari ni dah bertambah. Alhamdulillah. Semoga ada pertambahan untuk ceramah ini pun dah tambah dah bajet untuk Kementerian Kesihatan. Macam mana? Dan kemudian kita dapat melihat bahawa kepada semua yang maha kaya macam Amin akan dikenakan cukai. So bila bercakap pasal kucing ni lagi kan, kita tahu yang orang yang menjaga kucing ni, orang tu sendiri dia ada karakter yang tersendiri. Contohlah, orang macam mana yang sepatutnya tak payahlah kau ni nak bela kucing. Kau ni tak payahlah. Tadi kita cerita jangan lebih daripada 2 ekor kucing ataupun jangan terlalu banyak sangat. So tak payah. Sekarang ni karakter orang yang mesti Aiman ada pengalaman yang macam datang kemudian buang lah apa semua. Kita tak nak orang ni banyak sangat lah. Okey. Baik, kucing ni nak cerita pasal karakter orang, orang tu kena tahu macam mana karakter kucing first. So kucing ni adalah satu haiwan yang dia perlu playtime. Playtime. Dia kena, maknanya siapa yang ada kucing, dia kena invest untuk masa main dengan kucing tu. Itu penting. Jadi kalau awak sibuk tak payahlah. Jadi kalau terlalu sibuk, pagi kerja, tengah hari kerja, malam outstation semua dan sebagainya, kalau boleh nantilah dulu bela kucing tu. Bukan tak boleh, tunggu sampai ada masa free time, ada masa free untuk bagi attention dengan kucing, dan baru boleh bela. Pada pandangan saya. Kalau dia tak ada playtime dia stres. Kalau dia stres macam mana kucing ni? Itu yang jadi masalah tu. Itu yang jadi bulu gugur, berak merata. Itu sign of this. Dia protes kucing ni. Bila dia protes, dia akan buat perangai. Berak bukan tempat dia biasa. Contoh dia dah beli dah ni. Dia dah beli semua complete set. Tiba-tiba pergi berak tempat lain, pergi berak dekat langsir, pergi berak kat katil. Itu dia nak attention. Salah satu sign dia adalah benda tu. So bila owner kucing kurang memberi perhatian pada kucing akan mula buat perangai, gugur, stres dan sebagainya. Itu memang. Kalau di media sosial Cik Aiman dia ada sebut kucing ni tuan, bos, majikan. Kita ni sebagai bibi kan. Kata bahawa kita lah serve dia. Adakah tu bagus bila kita memanjakan kucing melampau? Sampai kan tengok ada kucing yang obese, dia duduk dekat sebelah pemakanan kucing tu, mangkuk tu dia bunyi-bunyi kan, dia kena macam panggil bibi lah datang. Banyak video itu lah. Karakter dia lah. Dahsyat. Selagi tak datang bibi tu, dia main benda tu je lah. Macam mana sebenarnya sampai tahapnya tu? Okay, kita boleh tengok ada beberapa type of customer saya yang jenis bela kucing ni macam betul, macam maharaja kucing tu. So kucing tu cium, tak nak, tukar brand, cari brand baru. Woi, ada kucing saya tak nak brand ni, dia cium tinggal, lepas cari brand lain. Besok datang lagi, sampai setiap hari datang lah kedai. Cari yang brand sesuatu, cari yang betul-betul kucing ni nak. Padahal kucing ni kita kena jaga ikut cara kita sebenarnya. Kita kena train dia. Sebab kalau kita sentiasa bagi feed apa yang dia nak, memang itu yang jadi majikan lah. Memang itu yang jadi majikan. Lepas tu kucing contoh macam masalah obese tadi kan, kucing tu dah terlalu gemuk. Benda ni bahaya sebab dia boleh menyebabkan diabetes pada kucing tu. So banyak kadang-kadang kita memang suka tengok kucing gemuk. Memang suka tengok kucing gemuk. Tapi kucing gemuk ni akan datang masalah lain pada dia lah. Dia sakit, nanti kita juga yang mengena. So memang kena jaga kucing ikut kita punya style, kemampuan budgeting kita, semua dan sebagainya. Jangan ikut kucing. Kalau ikut kucing habis. Dia suka je macam anak.
Semua je macam anak. Kalau ikut anak tu punya kemahuan, semua dia nak. Kan? Jadi kena ikut kemampuan kita, kena ikut cara kita, kena ikut apa yang kita boleh bagi pada dia. Jangan ikut kucing tu. Kucing akan minta lah, dia nak treats lah, nak tu lah, nak ni lah, nak wet food je lah, tak nak makan biskut lah dan sebagainya. So memang faham. Aiman, ada ke kawasan yang sangat sensitif bagi kucing? Contoh saya tengok dulu orang tua marah kalau kita tepuk kepala kucing, contoh kan. Ataupun kalau nak, tak tahulah, tapi ada tempat yang sangat sensitif ke untuk bagi kucing? Misai dia kata kalau potong nanti hilang arah lah, itulah antena dia ke? Ada ke kawasan yang sangat? Okey, untuk scientifically saya tak pastilah benda tu, tapi memang kawasan kepala tu memang kawasan yang sensitif lah untuk kucing. So kalau kita pukul dengan kuat kat kucing, kucing akan lose dia punya balance. Ada kucing yang kita terpaksa bawa pergi vet sebab kena pukul dengan orang, kena sepak dengan budak. Terus kucing tu lost balance. Dia macam saya rasa mungkin ada isu dengan dia punya otak kot. Itu menyebabkan dia lost balance, jalan tak betul dan sebagainya. Ada yang jadi masalah nerve disebabkan kacau area-area tu. Tapi kalau kawasan dekat dengan buntut di atas itu pun tak ada masalah lah, nak tepuk-tepuk sikit, tapi jangan over lah benda tu. Tak ada itu lebih baik lah buntut, kawasan buntut. Kawasan buntut kenapa yang bahasa kawasan buntut yang belakang-belakang bila kita pegang tu dia dia marah. Okey, itu tengok pada kucing. Kalau kucing liar memang tak bagi. Kucing liar ni kalau kita pegang kepala dia okey, tapi kalau kita turun mula ke badan dia, ada mula sensitif. Ke hujung ekor tu. Ya, ke hujung ekor dia akan sensitif. Dia memang tak bagi. Kawasan tu adalah kawasan 4 yang memang kucing tak bagi. Jangan kacau, ini private area dia. Abang seksual lah ni, janganlah sentuh. Awak tak buat consent. Kemudian teruskan. So dia bukan je kawasan situ je, tapak kaki dia pun dia tak bagi, tak berapa suka orang sentuh. Ni paw. Lembut kan. Paw dia sebab tu paw dengan perut adalah kawasan yang sensitif untuk kucing lah. Kalau kucing outdoor, kita pegang perut, habis tangan kita. Habis tangan kita. Tapi kalau kucing indoor, terbalik. Dia suka. Dia akan tunjuk lagi badan dia. Tolonglah garu, dia kata. So itu kucing indoor, itu beza behavior kucing. Okey, satu lagi kucing, kenapa dia suka kita garu bawah? Sensitif. Tempat tu dia shock. Dia dia tempat tu dia sensitif. Jadi dia seronok, dia akan suka bawah. So benda tu satunya adalah salah satu cara kita nak attach dengan kucing kita. Saya pengalaman jaga lembu, Cik Aiman, Amirul. Lembu pula. Lembu suka gila kat sini. Rupanya kenapa kat sini? Dia orang tak ada kaki nak garukan. Kaki dia orang tu berat. Mana ada lah macam kau pernah tembak lembu kan? Aku lah yang kata. Tapi sebut pasal tempat yang tak sampai ni, kalau kita apply ubat kutu pada kucing, kan dekat pet shop memang ada jual ubat kutu tu. Ubat kutu tu kita kena apply dekat sini, leher atas kucing tu. So kenapa dekat situ? Dekat atas kucing dia punya leher tu, dekat atas Ustaz. Yang kita tarik tu. Yang kita buka, kita picit letak atas kan. So kenapa area situ, one of the reason is kucing tak sampai area tu lah. Lidah sampai Lidah tak sampai, kaki tak sampai. So kawasan tu paling selamat untuk letak ubat tu. Sebab ubat tu kalau dia jilat, bahaya untuk dia lah. Ubat kutu, ubat kulit kat situ ubat kutu. Ubat kutu. Baik. Banyaklah keistimewaan yang Tuhan bagi kan. Tapi antaranya macam lidah kucing ni, dia paling sensitif untuk dia mencuci bulu dia kan. Tak mandi. Grooming. Jadi kalau hari ni kita mandikan kucing, padahal kucing dimandikan diri dia. Jadi apa sebenarnya kat situ? Betul. Okay. Actually sebenarnya mandikan kucing ni adalah satu, bagi saya ekstra je lah. Dia bukan benda yang perlu. Bukan benda wajib lah. Tapi kalau ada certain customer yang memang betul-betul dia sensitif lah pasal kucing, terlalu sensitif, dan memang ada customer saya yang mandi setiap 2 hari dia mandikan kucing dia. Tapi benda tu bagus ke? Okey, tengok pada usia kucing tu. Kalau usia kucing tu baby, saya memang suggest jangan mandikan langsung. Contoh macam 4 bulan ke bawah, 5 bulan ke bawah, jangan mandikan langsung. Sebab dia punya immune dia akan terganggu bila dalam keadaan dia sejuk, air dan sebagainya. Sebab naturally kucing memang tak mandi lah. Dia akan grooming diri dia sendiri. Cumanya untuk dalam indoor, dalam rumah, benda yang nak buat ekstra penjagaan untuk kucing tu, tak ada masalah nak mandikan. Cuma yang paling penting, benda ni kena tanya groomer sebenarnya. Groomer kucing. Saya boleh share sikit lah. Kena pakai shampoo yang betul. Jangan pakai shampoo orang. Disebabkan kucing jilat diri dia sendiri. Sebab shampoo yang khas untuk kucing ni, dia tak ada masalah. Kalau kucing tu jilat, ada kesan lagi shampoo tu kat situ. Memang design semua produk kucing ni sesuai dengan behavior kucing. Jangan pakai terpakai Dettol pula lah. Jangan. Yang jenama-jenama yang memang untuk antibakteria semua ni kan. Betul. Kena pakai produk ada antibakteria untuk kucing. Ada.
Yang itu tak ada masalah. So sebab behavior kucing yang selalu grooming dia sendiri, kucing memang akan jilat je badan dia. Setiap hari. Itu memang dia punya aktiviti harian lah. Jadi kalau ada kesan-kesan sabun orang yang ada pada badan dia, sama sabun orang ni kan, human punya sabun ni, racun lah. Keracunan, bahaya. Ada kes mati. Yang paling best, dia mandikan kucing dia dengan Dettol, bukan Dettol sabun tau, Dettol yang memang liquid. Tapi ni bukan pet shop saya, pet shop lain. Dia mandikan kucing dia dulu, lepas tu dia hantar pergi boarding. Kucing tu mati dekat boarding pet shop. Pet shop tu kena salah lah. Pet shop tu kena blame lah. Check. Doktor bawa pergi vet, doktor kata ada kesan Dettol. Lepas tu pet shop tu pun siasat lah. Kita tak pakai Dettol, mana ada kita pakai Dettol. Rupanya dia mandikan kucing dia dengan Dettol sebelum dia hantar pergi boarding. Faham. Encik Aiman, soalan terakhir pada saya. Ya. Tengok tadi untuk orang yang, sebab kita punya audiens ni banyak, dia kadang-kadang tak pernah dengar perkataan tu. Ada berapa profession berkaitan kucing? Tadi Encik Aiman dia sebut groomer, ada macam Encik Aiman sendiri adalah pet shop owner, ada veterina, ada tak yang lain-lain? Cuba Encik Aiman sebut, lepas tu bagi tahu nama bahasa Melayu dan tugas dia. Pertama, groomer ni apa Encik Aiman? Groomer ni dia orang yang akan memandikan kucing tu. Pendandan lah. Saya bahasa Melayu saya. Groomer ni dia saya tolong. Okay. Pendandan kucing. Pendandan kucing lah. Dia nak bagi kucing tu bersih, mandikan dan sebagainya lah. Lepas tu vet, biasalah doktor vet lah. Doktor haiwan lah. Doktor haiwan. Basically doktor haiwan, tadi groomer, dan yang ketiga dia panggil breeder lah. Breeder. Breeder. Actually sebenarnya benda ni termasuk dalam industri bisnes berkaitan dengan kucing. Groomer bisnes dia. Breeder ada bisnes dia. Breeder ni apa? Dia breeder ni yang memastikan kucing tu beranak pinak, menjaga kualiti breed kucing tu. Maksudnya kalau dia ada contoh, kawan saya ada yang buat benda ni. So contoh kalau dia breed British Shorthair Golden, Golden dia jaga betul-betul, salah silah anak pinak, nasab dia tu terjaga, keturunan dia. Keturunan dia terjaga. So itu breeder punya part. So groomer part dia adalah grooming kucing lah. Mandikan kucing dan sebagainya lah. So itu antara dua industri yang aktif dalam bisnes kucing lah. Dalam bisnes termasuk kucing. Retailer macam pet shop lah. Retailer ni pet shop dengan boarding. Boarding ni apa je? Hotel kucing. Hotel kucing pun famous juga. Ya, hotel kucing ni dia ada dua. Dia ada dua bahagian sebenarnya. Dia panggil hotel, yang mana customer kena bawa kucing pergi ke kedai kita. Ya. So kita jaga kucing dia sementara dia travel ataupun dia ada masalah ke apa. Itu memang famous. Ya. Tak tahu lah dia buat hotel kucing, bisnes apa nama tak ingat, tapi tak masih buat lagi ke tak. Dia buat bisnes macam apa, hotel kucing tu. Ya. Orang datang macam cuti raya ke apa. Yalah. Betul. Memang penuh. Hotel kucing. Lepas tu lagi satu dipanggil sebagai pet sitter. Pet sitter ni kita datang rumah owner kucing sewaktu dia travel. Kita datang rumah pet sitter, kemudian bukan pet sitter ni datang rumah owner kucing. Pet sitter ni dia datang rumah kita. Pet sitter ni dia datang rumah owner kucing untuk bagi makan kucing. Dia dulu dia ada pro and cons dia. Ada pro and cons dia. Sama ada kucing ni kita letak tempat boarding ataupun kita hire pet sitter. Pet sitter ni datang rumah kita bagi makan kucing kat rumah kita. Dalam keadaan kita dekat rumah. Ya. Sebab tu saya kata dia ada pro and cons lah. Dua benda ni. Tapi dua benda ni adalah berlaku dan aktif lah dalam industri yang berkaitan dengan kucing ni. Industri servis yang kadang-kadang kita cakap benda ni pun boleh buat duit, boleh buat bisnes. Mirul Amin jarang saya sebut nama dia. Kau tahu tak 10 bisnes yang kalis COVID, salah satunya pet shop. Kalis COVID lah. Ya, dia kalis COVID lah. Dia kalis apa dia panggil apa dia yang kawalan pergerakan ni, PKP. Kalis PKP. Disebabkan dia termasuk di bawah keperluan lah. Tapi waktu PKP pun kita masih boleh beroperasi, tapi ada beberapa supplier yang tak dibenarkan disebabkan produk yang dia jual pada kita tu produk kategori premium. Jadi yang boleh proses, yang boleh jual waktu PKP tu hanya produk-produk kita panggil middle grade punya produk saja kita necessary boleh. Lah, keperluan bukan kemewahan. Ya. Jadi masa PKP Encik Aiman terus berniaga. Dalam keadaan masa tu ada moratorium. Ya. Moratorium tak dapat. Bisnes awal ni tunggang kucing lah. Tunggang kucing ya, tunggang. Kenapa kita okey? Okey, apa pun banyak betul knowledge yang kita dapat pasal kucing ni kan. Cara pendengar kita nak bercakap pasal kucing dan mesti banyak sangat lah. Banyak soalan. Banyak lagi benda kita nak tanya pasal kucing ni. Kenapa bila kucing boleh tarik kat belakang ni dia macam
Kaku. Wah. Kaku. Ke nerve dia kat belakang. Ya, itu antara tempat memang nerve dia yang akan menyebabkan dia Itu yang dia tak boleh jilat. stiff. Dia akan mula stiff. Ya, kawasan tu. Tapi kawasan tu kenapa kita letak ubat kutu itu bukan sebab situ kawasan stiff, sebab situ kawasan nerve dia yang mana ubat kutu tu function dia menyerap dalam nerve, dalam darah kucing tu. Itu ubat kutu tu punya Saraf dia bila saraf dia berhenti lah. bila pegang tu anak singa kan. Ya. Kan anak harimau pun bila dia pegang anak dia gigit situ. So dia nak bawa anak dia pun dia gigit belah leher. Ya. Tu stop. dia stiff, dia akan stiffness, dia akan macam Dia hidup tapi dia kan kucing ni bila kita pegang dia hidup tapi dia Kaku lah. dia beku tu. ya. Berapa lama tak tahu lah. Bila release tu dia okey lah. Kita pegang itu. Selagi kita pegang tu, selagi tu dia akan stiffnya tu. Sebab itu kalau kita grooming kucing, memang antara part yang kita kena pegang kat area situ. Sebab kucing ni kadang-kadang agresif. Bila kena air dia mengamuk. Jadi kita kena kepit kat area leher, atas leher tu untuk dia bagi stiff, dan baru kita boleh sikat dia apa semua. Kalau Kita tidak, kena pegang ataupun pakai pengepit ke apa ke. penjepit boleh pegang boleh. Tapi saya prefer pegang. Sebab kita boleh kawal. Ya, kita boleh kawal. Sebab satu pegang ni takut mencederakan kucing tu. So better kita pegang sendiri pada tu. Banyak soalan Min, tapi kita tangguh dahulu Min. Kita target memang kita pergi kedai insya-Allah. Anjir. Cerita pasal anjing pula. Tapi Ada lagi sebenarnya makanan dia jual, makanan hamster. ada hamster. Basically tapi small animal punya. Saya kat Mesir saya jaga hamster. Saya bagi makan kuaci. Saya bagi makan kuaci. Saya tak percaya cerita ni kat Mesir. Siapa betul. punya hamster? Aku Atas beli lah, beli. Tak, aku beli hamster. Beli. Saja letak dalam bilik. Bukan payah jaga dia. Kan beli barang-barang tu, lepas tu letak kunci. Lepas tu tak ingat masa apa. Di Bati tau. Bagi makan sayur hijau. Nama sayur tu sayur gargil. Gargil. Benda tu murah. Kita tak ada bajet kan. Lalu seronok. Potong. Letak. Habis lah. Kan hamster kan bila makan dia penuh nguluh kan. Lepas tu balik mati. Jual hamster. Tapi saya beli hamster betul. Tapi sekarang dah tak berani lah. Sebab dia macam ala-ala tikus kan. Masa tu duduk kat rumah dulu bosan. Betul. Saya bagi kuaci kan. Baik bagi kuaci. Kuaci tu kat Mesir murah. Itulah. Kita cerita pasal hamster. Makanan kura-kura. Ada. Maksudnya biasa bila sebut pet shop dia bukan hanya untuk kucing. Yang pet shop tu orang bela yang boleh jual mahal tu. Okey, kita sambung pada perniagaan ni. Tu yang apa? Alamat yang kura-kura yang coklat. Mahal kan? Mahal. Kura-kura coklat apa? Panggil apa nama dia? Saya tak pasti apa nama dia, tapi dia bukan kura-kura biasa yang kita tengok jual yang warna hijau tu. Tak, dia memang kura-kura yang hidup atas daratan. Dia bukan? Saya tak pasti apa Ada nama orang dia. buat konten dalam TikTok. Ya. Kura-kura besar. Besar. Dia Dah tahu dah. tikai. Sulcata. Sulcata. Saya tahu ada Sulcata. seorang pempengaruh dia panggil sebagai Abah Sulcata. Mahal betul mahal. Pergi kat kedai tu ada kedai jual ikan apa semua, tapi besar ni je, besar-besar tapak tangan ni. Dah beratus lah. Baik. Beratus lah. Itu baru jual. Baik, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa follow. Kenapa lembu dia kena garu kat sini? Awak jawab nanti. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi